tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Surah An-Naml ayat 19. Doa yang wajar dihafal dan diamalkan. Diriwayatkan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim salasa marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih, wa man qala hina yusbihu salasa marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Sesiapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu pun yang dapat memberi kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mengetahui, maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali. Maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga ke subuh. Dan barang sesiapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga ke petang, yakni malam. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia barisan alijatan kursus masjid, imam bertugas, Bilal bertugas, pada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala, didoakan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, diterima segala amal ibadah, diampunkan segala dosa, dan dipertemukan dengan baginda Nabi SAW. Dan kita memanjatkan doa, Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Gaza wa fi Palestin wa kulli zaman wa kulli makan, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Ini mudah-mudahan doa kita yang tidak putus-putus inilah yang akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala menghantar tenteranya, bantuannya, kekuatannya, ya, untuk membantu para mujahidin di Palestin yang hari ini lebih kurang 1.500 lebih, ya, para syuhada yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya percaya ada di antara kita yang tak sampai hati pun nak tengok dah bagaimana kanak-kanak yang kena timpa bangunan, ya, ayah yang memegang anak yang sudah meninggal, sampai kita tengok ada yang dah tak ada siapa dah, kan? Jadi itulah ujian besar bagi orang Muslim, tetapi itu adalah satu proses yang pasti dilalui oleh setiap manusia untuk dia pergi ke alam baqa', yakni hari akhirat ataupun di permulaan hari akhirat dengan mengalami kematian, kerana kita sedia maklum manusia pasti akan melalui suasana ini sebelum dia berehat sementara untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita ni selalu mudah-mudahan husnul khatimah, maksudnya begitulah insyaallah, ya. Sehat tuan-tuan, ya? Alhamdulillah. Jadi malam ni kita sambung lagi perbincangan kita dalam fiqh munakahat. Bulan lepas saya tak dapat hadir, mohon maaf, ya. Jadi saya ucap terima kasih kepada yang pada ustaz yang mengganti, siapa nama ustaz saya lupa dah, ya, dia dapat menggantikan, dan juga kepada tuan-tuan lah yang istiqamah duduk dalam majlis ilmu, ya. Siapa pun yang datang dia menyampaikan ilmu, ambil ilmunya, ada begitu, ya. Dan kita pun selalu dipesan oleh para ulama, orang alim-alim besar yang sebelum ni saya pernah sebut kan, kata Imam Ghazali, lupa kot, banyak kata-katanya, tapi yang melekat kat kepala saya kalau ilmu ni, satu Imam Ghazali, satu Imam Syafi'i, kan dia pernah pesan, dia kata, kalau Imam Ghazali kata, belajar ilmu tu sungguh-sungguh, buangkan perasaan malas, buangkan perasaan bosan, jika tidak bahaya kesesatan, ya. Agar belajar ilmu ke tenang-tenang, usah malesan, usah bosan, ceramah kuliah, kuliah ceramah, kan. Anggar kaya ngono lah perang ini silap gaya sesat uripmu. Dan terjemahkanlah.
Ya. Abang Wan ada kita ni insyaAllah. Ya. Kalau Imam Syafi'i pula dia pesan. Kan? Selalu dengar juga. Dia kata apa? Kalau kamu tidak tahan untuk duduk dalam majlis ilmu seketika, maka bersedialah kamu akan sesat selamanya. Matanya nak bagi tahu tuan-tuan, kita dalam hal-hal begini berusahalah. Tak boleh datang malam ni, malam esok. Dan macam itulah. Kita faham kan, masing-masing ada tugasan, ada kerja, ada komitmen kan. Tapi jangan kasi alasan lah. Tak sempat malam ni, malam besok tak sempat. Malam lusa tak sempat, malam minggu depan tak sempat. Saya tak sempat sampai 2 minggu tak sempat, mati je lah lagi bagus tuan-tuan. Kan? Alasan aja semua tuan-tuan ya. Dan selalu saya berpesan kalau kita pergi ke mana-mana masjid, kita berhenti, kita solat, ada majlis ilmu, lagi-lagi dah mula, jangan cabut. Duduklah seketika, barang 5 minit pun tak apalah tuan-tuan. Sebab ganjaran pahalanya sangat besar. Satu ketika Nabi SAW duduk dengan sahabat, datang seorang lelaki. Dia tengok, sahabat nampak kan? Lepas tu lelaki tu bila nampak majlis ilmu, dia terus datang dekat. Dia rapat. Lepas tu datang seorang lagi, dia datang majlis ilmu, datang masjid, nampak majlis ilmu, dia duduk juga tapi duduk jauh-jauh sikit, tepi-tepi dinding, gitu kan. Yang seorang lagi nampak majlis ilmu, dia belah terus je. Lalu dah habis selesai semua, Nabi pun kata, kau nampak tak 3 orang tadi? Kemeruhlah ada orang telus yang melepuh mau. Kata cik jago-jago melepuh orang telus. Kemeruh pula. Sampai Nabi cakap Jawa tuan-tuan. Hebat. Nabi tak cakap lah. Aku yang cakap kan. Dia kata nampak ya Rasulullah. Dia kata yang pertama tu besok di hari akhirat Allah akan muliakan dia. Rahmati dia. Kan? Sebab apa? Dia memulakan majlis ilmu. Yang kedua tadi tuan-tuan, Allah dia kata dia nampak majlis ilmu tapi dia segan-segan. Dekat akhirat pun macam itu perangai dia kan. Besok dekat akhirat Allah pun nak macam pandang tak pandang je. Ada nampak-nampak, nampak tak nampak. Macam itulah. Kan? Tapi pandang juga, Allah pandang juga. Sebab apa tuan-tuan? Kurang memuliakan majlis ilmu. Yang ketiga tu Allah tak mau pandang langsung. Ni paling bahaya. Ya, sebab tu duduklah barang 5 minit pun jadilah. Lepas tu teruskanlah perjalanan sekira ada keperluan. Tak ada masalah. Boleh insyaAllah ya. Baiklah. Kita sambung tuan-tuan. Kita punya pengajian. Kalau tuan-tuan ada soalan, macam biasa. Segan tanya, SMS, WhatsApp siap-siap. WhatsApp siap-siap. Sebab mutakhir ni, bukan mutakhir ni lah. Sebab dia isu, ialah dia kan isu ibadah, isu muamalah, isu jenayah, kan? Isu apa lagi menangkap? Ini isu yang hari-hari yang kita akan jumpa hari-hari, tuan-tuan. Dan ada soalan-soalan, kalau boleh ditanyakan dengan yang tengah bagi kuliah, tanyalah, kod dia boleh jawab. Kalau tak ada, tu ada soalan tu. Ada soalan, tanyalah ustaz tu, SMS tu, nombor telefon tu. Tak tahulah siapa jawab. Siapa pegang telefon tu, Pak Haji? Ada yang jawab ya? Okeylah. Kalau ada soalan, tanya. Ya, jangan malu, jangan segan. Ya, tapi kalau macam saya ni tuan-tuan, memanglah soalan yang insyaAllah kalau tuan-tuan tanya bab fiqh munakah ni, insyaAllah ya, saya tak katalah 100% boleh jawab tepat, bagus tak, tapi insyaAllah ini boleh dijawab. Ya, termasuklah yang baru nikah ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, nikah kat utara, kemudian pula masuk Islam, Alhamdulillah. Mudah-mudahan barakah rumah tangganya insyaAllah. Tapi soalan yang menjadi permainan netizen apa? Sah tak sah? Sah tak sah? Sah tak sah? Betul? Kan? Ada juga Kak Jais sendiri bertanya, Ustaz nak tanya, nikahnya sah tak? Sah. Gitu je. Oh iya ke? Iya. Kan? Cuma kalau kita tengok mazhab Syafi'i nanti kita jumpa dalam bab ijab kabul. Dia Syafi'i ini dia ada punya apa nama? Dia punya hujah-hujah ni dia syadid sikit. Ya kan? Kalau kita ngaji kitab ni nanti kita jumpa, dia akan kata paling kurang sebut aku terima nikahnya. Paling kurang. Sebab apa tuan-tuan? Perlu perkataan nikah di situ supaya orang yang mengijab jelas, yang menjawab tu jelas, saksinya pun jelas. Apa yang jelas? Dia menikahkan dan kawan tu jawab terima nikah.
Aku terima nikah. Jelas. Dia macam itu. Tapi kalau dalam majlis itu yang menggunakan kata aku terima, saya terima kan. Walaupun tak nikahnya. Sebab oleh kerana dia dalam majlis akad nikah makruf bahawa tentu dia menerima nikah daripada orang yang mengijab. Ada macam itu. Kan? Tapi kita ni ikhtiyatilah supaya berhati-hati bila tuan-tuan nikah. Bukan tuan-tuan lah. Ya? Anak tuan-tuan lah. Ya? Kalau tuan-tuan ni pakat tak berapa berani macam aku juga. Gitu kan. Bukan tak berani. Belum berani wak. Ya? Kan? Jadi makna nak bagi tahunya, gunakanlah perkataan yang jelas. Itu saja. Kan? Supaya tidak timbul polemik dalam masyarakat macam-macam isu. Sampai satu tak saya bagi satu. Tak apalah walaupun jauh lagi saya jawab. Tuan-tuan biasa kita dengar ijab kabul, aku nikahkan nikah bla bla bla, lepas tu berjawab aku terima nikah. Betul kan? Tapi malam ni tuan-tuan saya kongsikan ilmu. Tu jauh lagi tuan-tuan, tu jauh. Itu saya ingat ni lepas raya pun tak tahulah sebab kita pun tak lama lagi puasa. Mungkin sebelum puasa sempatlah kita jumpa nanti. Kan? Cerita ijab kabul ni tuan-tuan. Sebenarnya kita boleh. Kalau tuan-tuan nikah atau senang katalah tuan-tuan nikah lah. Bahasa anak tuan-tuan susah. Anak-anak tuan-tuan anak lah. Kalau tuan-tuan nikah besok, depan wali dengan saksi semua juru nikah, buat terbalik. Kan? Okey, lafaz semua dah jelas. Kita jadi pengantin jawab terima nikah dulu. Aku terima nikah si Pulana binti si Pulan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Barulah walinya atau juru nikahnya aku nikahkan dikau dengan si Pulana binti si Pulan dengan mas kahwin tunai. Saksi sah tak? Sah. Boleh tak? Boleh. Nampak? Boleh tak? Jawab aja boleh. Tak ada masalah. Tapi kita ni dah oleh kerana kebiasaannya ijab baru qabul, jadi kita gunakanlah perkataan kaedah tersebut. Dan sepanjang karier saya duk mengahwinkan orang ni tuan, dah orang kata dah memang banyak lah. Yang terbaru semalam pukul 11 gantikan imam juru nikah dekat Subang Perdana tu semalam pun kita buat kaedah yang biasa. Dia macam tu. Tapi segi ilmunya, boleh dulu ijab baru qabul. Nanti kita belajar lagi. Selalu kita ijab bahasa Melayu, betul? Sebab tuan-tuan bro, majoriti isterinya orang Melayu. Tapi kalau tuan-tuan dapat isteri orang Arab, contoh kawan dengan toke jual kunafa tu, kan dia pula ada kawan Arab daripada Syria, orang Arab Syria ayu-ayu jangan main-main. Lagi kalau Iran, perempuan Iran ni ayu-ayu, mata biru, macam ikan bilis lumut tu. Kan? Tuan-tuan nikahlah guna bahasa Arab, tak ada masalah. Bahasa Inggeris, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nikah dengan orang Arab tu contoh, tuan-tuan yang nikahkan bapak dia guna bahasa Arab, tuan-tuan jawab bahasa Melayu. Saksinya pula boleh faham, tak ada masalah. Nikah ijab Arab, jawab Melayu, saksinya faham. Boleh, tak ada masalah. Kan? Tuan-tuan Jawa, dapat orang Melayu. Tuan-tuan Jawa, ijabnya Jawa, qabulin Jawa, bapaknya Melayu. Boleh, tak ada masalah. Yang penting, perempuan tak perlu. Yang penting wali dan juga lelaki dan saksi itu memahami. Boleh, tak ada masalah. Cuma kenapa kita tak buat? Sebab itu di luar kebiasaan. Ada macam itu. Okey, boleh faham ni? Tu dia. Ya. Mukadimah je dah tinggal 10 minit lagi, 20 minit, isyak. Tak apalah. Bak cerita kahwin ni orang okey sikit, lajak pun. Kalau cerita bak mati ya, cepat habis macam tu. Ya, baik. Jadi yang lepas ni tuan-tuan, kita dah bahas sikit daripada segi hukum, hakam dan sebagainya. Dan malam ni saya sambung tuan-tuan, saya masuk kedudukan keluarga dan penjagaannya dalam Islam. Ya, ini pun saya cuba ringkas-ringkaskanlah. Pertama, pengertian keluarga. Keluarga dari segi bahasa ialah kelompok individu yang mempunyai hubungan rapat dengan lelaki tertentu. Dari segi istilah, keluarga dalam sistem Islam ialah satu sel atau kelompok yang mengandungi bapa, ibu, datuk, nenek,
anak laki, anak perempuan serta cucu-cucu. Kalau keluarga tuan-tuan ada ni, komplit keluarga besar. Komplit keluarga besar. Keluarga paling kecil? Siapa keluarga paling kecil? Siapa keluarga paling kecil? Wak, keluarga paling kecil. Ji, tak apalah, jangan pening-pening lah. Biasanya senang je ya. Saya tanya, saya jawab, saya tanya, saya jawab. Yang pening-pening kepala lah. Ya. Bukan dok pandai, tak kongsi ilmu. Keluarga paling kecil ialah apabila berlaku akad nikah seorang lelaki dengan perempuan. Sah suami isteri, satu keluarga. Tapi kecil lah sebab ada dua orang aja. Dia macam itu. Itu dah dikira sebagai satu keluarga tapi kecil. Sebab baru ada suami isteri. Tapi kalau bila dia ada anak seorang, maka berkembanglah keluarganya. Kan? Seorang. Kalau anaknya 2 orang, tambah lagi. Kan? Anak 3, besar sikit. Anak 5, lagi besar. Anak 7, besar luar biasa. Anak 9, memang luar biasa. Anak 12, sangat luar biasa. Wak, pirang tahun kahwin. 20 tahun aku kawin. 30 tahun aku kawin. Anak pirawa, orang rame, 13 wuyu, rame teman. Dia tak faham ya. Wak, anaknya berapa? Pakcik, anak berapa? Anak kawin berapa tahun, cik? 30 tahun saya dah kawin dah. Anak berapa? 13. Luar biasa. Terkejut gitu kan? 13. Ya. Isterinya seorang ke 13? Ya. Lagi luar biasa. Silap gaya, mahu tak kita tanya? Isteri wak kerja apa? Kerja beranak. Itu lagi. Ya tak? Kalau bunyi 1, 2, kita pun berapa tahun kahwin? 10 tahun. Anak berapa? 2. Oh ya ke? Gitu. 2 je. Gitu kan? Nampak tak? Nah, macam mana isteri saya operate dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya kan? Tapi kalau anaknya berapa? 6. Okey. 6 tu alhamdulillah. Dia biasalah. 5, 6 ni biasa. Tapi kalau start 8 ke atas, tu dah mula biasa. Ya, luar biasa. Ya, Kota Damansara, anaknya 8. Luar biasa. Duduk sembang panjang cerita tu. Macam mana ya uruskan anaknya? Ya, okey ke? Beras mahal ni. Beras mahal pula. Kan? Ada je perbahasan. Sebab kenapa? Duk mengira bagaimana seorang ayah ibu nak besarkan sampai anak 8 orang, 9 orang. Betul ya? Tapi kalau orang kampung tak rasa pelik. Betul tak? Lagi-lagi orang Jawa lah. Orang lain saya tak tahu. Orang Jawa ni duk kampung ni tuan-tuan. Kalau anaknya 5, Allah. Kok sitik banget. 5 tu sitik banget. 5 tu sikit dah. Orang Jawa sahabat berenam, anak 8 standard. 12 biasa lagi. 14 luar biasa. Gitu, tak ada yang mati tak makan pun, betul ya? Allah dah jamin rezeki, setiap anak yang lahir tu ada rezekinya, insya-Allah tuan-tuan. Percayalah selagi bapaknya kerja, cari nafkah, insya-Allah tak ada kebulu lah, ya. Walaupun duduk bandar, insya-Allah tak ada masalah pun, kan? Kalau lagi kau duduk kampung lagi lah, kan? Habis-habis kuat cari beli beras je, sayur tak payah fikir dah, tak payah fikir sayur. Depan rumah kangkung, belakang rumah pakis, tepi rumah ada apa, Pak? Ada turi, ada itu, ada ni, sepenak. Kan? Jamur silap gaya, tak ada masalah. Ikan tak ada, pergi laut, jaring sendiri. Saya dulu sempat dengan arwah bapak saya, dengan ada seorang ni, hidup lagi orangnya, kadang pergi laut kat Kuncirai, Sungai Janggut sana tuan-tuan, masang jaring, bala anak, bapak besar, belanaknya besar-besar. Sekarang belanak kecil. Saya dulu belanak besar-besar macam ni, tuan-tuan. Saya belanak, relax aja. Ya kan, memancing tak cerita lah. Tak ada masalah. Ketelur tak ada, tak payah gaduh. Pergi reban bahnya, angkat ayam, ambil telur. Ayam ni ngamuk, ngak, sapu je. Tak ada masalah. Senang aja tuan-tuan. Ya? Itu di kampung. Ya? Orang mudah, insyaAllah. Ya? Nak bagi tahu, selagi rajin ada rezeki. Dia begitu je. Kalau malas, payahlah nak cakap. Okey, jadi itu keluarga kecil dan besar. Jadi keluarga besar ni, kalau ada bapa, ada mak, ada datuk, ada nenek, ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lagi, ini keluarga komplit.
Dan mereka kebanyakan semua adalah ashabul furud, yang menjadi orang-orang yang pasti mendapat pusaka, lagi-lagi kalau yang menghalang disebut al-mani' itu hilang. Kalau macam cucu dia tak boleh dapat kalau ada anak. Datuk tak boleh dapat kalau dia mati, dia ada bapa, dia ada datuk, datuk tak boleh dapat sebab ada bapa. Tapi ini bila ada anak laki, ada anak laki lah. Anak laki satu, cucu laki satu. Memang super power. Selesai isu harta. Kalau kita mati tuan-tuan, ada anak laki, contohlah tinggal anak laki seorang aja tuan-tuan, harta kita banyak, tak ada pening kepala dah. Kalau kita ada anak laki seorang, kita adik-beradik lelaki ada, adik-beradik perempuan ada, kita mati tuan-tuan, harta selesai. Adik-beradik kita takkan dapat tuan-tuan. Sebab kita ada anak lelaki. Yang dari sebut ni. Anak lelaki ni dia kuat tuan-tuan soal harta. Sifatnya anak lelaki ialah menghabiskan harta. Betul tak? Ya, dalam ilmu fiqah. Kan? Kalau anak lelaki tak ada, cucu lelaki. Super power tuan-tuan. Ada mencitulah. Ya, jadi berusahalah punya keluarga, berusahalah punya anak, berusahalah insya-Allah punya cucu. Jadi tuan-tuan yang dah ada anak, saya ucapkan tahniah. Yang dah ada cucu, saya ucapkan tahniah. Kan? Saya ingat majoriti cucu lah. Dah ada yang jadi moyang sini. Haji dah jadi moyang. Belum lagi ya. Masya Allah. Muda lagi lah maksudnya ya. Ada yang jadi moyang sini. Tengok ni muda-muda ni, muda lagi, ni pun muda lagi. Belakang tu pun datuk-datuk tu pun muda lagi tu. Tu ada yang ada moyang tu belakang. Belum ya? Atuk-atuk lagi? Atuk-atuk lagi. Ya. Kalau macam kerabat saya, sekarang ni ada seorang makcik saya, mak long lah, wak lah, kalau Jawa ni senang, dia wak. Ya, kakak arwah mak saya. Mak saya dah meninggal, tapi mak saya ada kakak wak, dan dia statusnya adalah moyang. Ya, sebab anak sulung dia dah ada cucu. Maka dia dah nampak cicit dia, maka status moyang. Itu paling jauh yang kita biasa jumpa. Kalau atas lagi setakat ni macam sangat jarang lah kita jumpa tuan-tuan. Tapi kalau cicit moyang tu orang kata Jawa kata jeprah lah. Banyak masih kita boleh jumpa. Ya. Baik, seterusnya disebutkan di sini tuan-tuan, kita ringkaskan lagi. Keluarga merupakan tiang asas bagi masyarakat. Jika individu merupakan batu bata yang paling penting dalam pembentukan masyarakat, keluarga pula merupakan sel yang paling penting untuk menghidupkan asas tersebut. Ya. Baik, kemudian disebutkan di sini Nabi SAW berpesan, dia kata, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasranihi wa yumajjisanihi. Ya. Kata Nabi SAW, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah semula jadi, maka ibu bapalah ya yang menjadikannya Yahudi atau Kristian atau Majusi. Ya, dalam konteks bagaimana menjaga keluarga melalui pendidikan anak-anak. Ya, kita nak bagi tahu betul kadang-kadang kita Islam, anak kita Islam, tapi kadang perangainya macam Yahudi, macam Nasrani, macam Majusi. Ya, perangainya. Tapi hati-hati tuan-tuan, hari ini anak-anak yang sangat terdedah dengan suasana keadaan yang luar biasa. Hari ini orang sudah mula bersuara. Bersuara hak asasi sampai nak ikut perangai orang Yahudi, Nasrani lah. Dah mula nak ikut perangai-perangai macam ini tuan-tuan. Kan, paling ketara kalau Yahudi ni kita nampak macam kurang sikit lah kan, tak berapa nampak walaupun perangainya macam orang Yahudi. Kalau suka membantai orang, suka maki hamun orang, suka-suka ni perangai-perangai orang Yahudi lah tuan, menzalimi orang tu perangai orang Yahudi. Tapi Nasrani lagi boleh kita ketara. Kalau dalam soal keluarga ni tuan-tuan, kalau orang Nasara kan, kalau hukum asal ni memang tak boleh, tapi mereka telah mengubah kitab Injil. Tuan-tuan tahu kan? Kalau dalam kitab Injil pun, kalau nak berkahwin, mestilah ada nikahnya kata gitu. Tapi mereka telah mengubah
Kan sampai peringkat boleh je kalau kau nak duduk dua orang pun siapa nak kacau, tak ada masalah. Nanti kalau kau dah suka, kau dah duduk, kau dah dapat anak, kau nak kahwin, baru nak kahwin, boleh je. Itu perangai dia orang. Dan hari ini dah menular kepada orang Melayu, tuan-tuan. Dah menular ni, tuan-tuan. Ada satu kes kita jumpa ni, tuan-tuan, kat jabatan kita uruskan, tapi bagusnya bapa dia tu orang ngaji. Ngaji lah juga, tuan-tuan. Dia datang dengan kawan saya, anaknya duduk kat luar negara. Saya lupa luar negara, UK ke New Zealand ke mana, saya tak ingat. Cuma dia cakap, Ustaz, saya nak minta nasihat, anak saya duduk luar negara, dia ni orang Malaysia. Orang bapak dia orang Malaysia lah kan, orang Shah Alam. Dan dia suka dengan seorang perempuan Cina yang agamanya bukan Islam. Perempuan tu saya ingat orang Pahang kot atas saya. Dia sama-sama belajar kat luar negara, kemudian dia suka perempuan Cina ni. Lepas tu bapaknya tahu. Bapaknya cakap simple dia. Kau suka dengan dia ni, kau kena kahwin. Pastikan budak ni masuk Islam. Bagi fakta mudah. Saya dah bagi tahu anak saya. Tapi Ustaz tahu tak anak saya kata apa? Dia kata, bah, kenapa nak mesti masuk Islam? Nampak tak dia cakap? Anak saya cakap, Ustaz. Dia kata, bah, kenapa mesti nak masuk Islam? Saya jawablah. Saya kata, memanglah engkau Islam. Mana engkau boleh kahwin dengan orang yang bukan Islam? Kan? Jelas kan? Lepas tu dia jawab apa? Ustaz tahu anak saya cakap apa? Dia kata ada je orang kahwin campur, Islam tak Islam. Inilah perangai-perangai macam ni lah, tuan-tuan. Ini berlaku ni. Kan? Islam kahwin bukan Islam. Banyak, tuan-tuan. Kat negara sebelah kita pun tahu kan Pancasila. Saya dah jumpa dah, tuan-tuan. Dia datang jumpa kita, saya nak kahwin Ustaz. Tapi saya tak tahu wali saya siapa. Kenapa? Bapa saya Islam, tapi mak saya Kristian. Kahwin dapat saya. Saya pun tak tahu saya agama apa. Sudah, kau kata. Ini berlaku ni. Saya dah jumpa. Yang kat India, jangan cerita lah, tuan-tuan pun tahu kan. Ada yang perkahwinan Islam dengan Hindu. Dengan membolehkan. Mana boleh? Islam dah boleh. Tapi saya dah cakap, Ustaz, kau nak kahwin, pastikan budak tu masuk Islam, baru kau kahwin. Itu dia. Oh, macam tu. Budak macam tu, tuan-tuan. Otak dia, tuan-tuan. Otak-otak liberal ni, tuan-tuan. Bahaya ni. Ini perangai-perangai benda-benda macam ni. Lepas tu kadang-kadang kita ni kalau jenis tak kisah pasal agama dengan anak-anak. Inilah jadinya dah, tuan-tuan. Kan? Okey, baik. Jadi saya ringkaskan lagi, tuan-tuan, disebut sini. Gambaran penekanan Islam dalam keluarga. Islam amat mengambil berat terhadap institusi keluarga. Ini dapat dilihat melalui undang-undang dan syariat yang dibuat oleh Islam untuk menyusun institusi keluargaan. Berikut adalah sebahagian daripada contoh yang dipaparkan. Jelas. Agama kita jelas, ada peraturan yang jelas. Kalau nak kahwin, nak ada isteri, nak ada suami, mesti nikah, mesti. Engkau tak bercinta pun tak kisah, engkau apa lagi? Kau tak bercinta tak kisah, engkau tak dirisik pun tak kisah, engkau tak bertunang pun kau tak kisah, engkau tak bersanding pun kau tak kisah, yang penting kau nikah. Itu saja. Jelas kan? Sebab itu yang wajib. Tapi Islam tak pernah tidak menafikan adat yang baik. Tak ada masalah. Kan? Kau nak berkenalan, sila, tak ada masalah. Kau nak risik perempuan tu, sila, itu pun bagus. Itu dalam Islam tu ada kan? Islam ada membenarkan. Engkau nak bertunang, pun bagus. Kan? Sebab bila dah bertunang ni, biasanya, kalau misal kata sebelum ni segan nak pergi jumpa bakal pak mertua, mak mertua, segan. Tapi dah bertunang kan dia, orang kata kurang segan sikit. Kan? Kalau budak kurus kahwin ni, saya bagi tahu apa, ni yang kau dah bertunang ni, kalau boleh rajin-rajin ziarah bakal pak mertua, mak mertua, kenal-kenal. Dan yang paling penting, ambil ilmunya untuk kenal siapa pasangan kamu. Sebab yang tahu perangai kita siapa, tuan-tuan? Mak bapak kita yang tahu perangai kita. Betul? Kan? Jadi kalau macam ngaji tuan nak nikah kan, kenal dengan seorang perempuan, dah bertunang, sembang dengan bapak dia lebih sikit, sembang dengan mak dia lebih sikit, kita tahu perangai anak dia macam mana. Dia macam tu. Anak saya macam ni. Oh, kita kena standby, tuan-tuan. Kena standby. Kan? Yang perempuan pun sama. Ni si Den ni, kau kena naya, makcik bukan nak takut-takutkan. Den ni dia luar biasa sikit. Kalau bak makan ni memang sangat luar biasa. Jenis tak kisah. Apa pun boleh ditelan aja. Oh, ni tahap dugung ni.
Kita dia kena kenal. Dia suka makan ni, dia tak suka makan ni. Memang dia kena kenal. Memang dia kena tahu. Kan? Tapi bila cerita benda ni, saya teringat tuan-tuan. Ya? Ada kes kita handle tuan-tuan. Ya? Saya tahu. Handle kes JKP ni tuan-tuan. Sampai dia kata apa Ustaz? Saya cakap terus terang, saya mewakili anak saya ni. Tapi saya bagi tahu, saya memang bersyukurlah dapat menantu laki yang sangat bagus, yang baik. Dan Ustaz boleh tengok benar ini. Cuma saya sendiri, saya malu dengan perangai anak perempuan saya. Saya malu Ustaz. Sedangkan dulu, ini yang saya ingat dulu, dialog lebih kurang. Sedangkan dulu Ustaz, sebelum dia kahwin dengan anak dia, nak beritahu. Saya dah beritahu dah, anak saya ni senang kata anak perempuan ni dia liar sikit. Dia memang jenis kepala, dia tak tahu kepala macam mana, dia tak tahu. Dia jenis nakal sikit lah. Saya dah bagi tahu menantu saya, tapi rupanya saya ingat bila dia akan berubah, rupanya tak. Menantu saya dah buat, rupanya anak saya berubah. Saya malu dengan menantu saya. Ini cerita betul. Rupanya anak dia tak berubah perangai tuan-tuan. Dia tahu perangai anak dia, memang jenis sosial. Keluar rumah suka-suka hati, kan? Tapi masa dia anak dara, mak bapaknya kadang-kadang pun dia surrender jugalah. Alah, kalau siapa, kalau kawan-kawan je mak. Yelah, bahasa begitu kan. Rupanya bila dah kahwin, perangai itu dibuat pula. Yang lakinya berbulu tu. Kan? Sampai perangkat dia cerita, dia pernah dia kata apa je, dia kata, anak saya ni Ustaz, saya tak tahulah, saya dah penat dah ni. Saya cakap, menantu laki saya bagus, saya dah penat cakap apa, saya dah malu lah. Isteri saya pun malu dengan perangai anak dia ni. Sampai perangkat dia kata, dia nak keluar, dia suka hati je. Kalau suka hati je. Pernah berlaku, kita orang duduk dekat-dekat, anak saya ni Ustaz, ni anak perempuan saya ni, suami bekerja, dia nak keluar dengan tak bagi tahu laki dia cuma pergi rumah saya, hantar anak dia 2 orang, dia hantar, dia tinggal. Mak, tolong jaga, saya nak keluar. Kau nak ke mana? Ada lah. Laki kau tak? Apa pula begitu je. Jerangkung punya anak. Begitu. Nak bagi tahu tuan-tuan. Semua apa tu yang kenal dengan anak dia. Kan? Sepatutnya kita kena. Tapi kalau pada saya lah, kalau dah tahu budak perempuan macam ni tuan-tuan, kalau dah tahu, fikir-fikirlah. Renung-renungkanlah. Sebab tu saya cakap dengan budak-budakku sekawin, saya kata, kalau kau dah bertundang sekalipun, cuba kau fikir, kau renung balik, istikharah betul-betul. Kau nak agak-agak dengan dia ni okey tak okey. Macam tu tuan-tuan. Jangan dah suka sangat jalan aja. Sedangkan istikharah tak buat. Kena research sikit dia ni macam mana. Kena tengok tuan-tuan. Kalau perangainya nakal, ditegur nak berubah, okey. Pasal kita dah jumpa. Saya dalam kursus kahwin pernah berlaku dalam kursus kahwin ni. Budak lelaki tu Ustaz, saya nak tanya. Kalau dia cakap, tunang saya ni, tapi saya tahu tunang ni tak ada dalam kursus. Mungkin tempat lain kan. Tapi dia cakap dia, tunang saya ni Ustaz, saya cakap terus terang. Dia memang jenis keras kepala, tak nak dengar cakap pandangan saya. Kalau bincang bab-bab, kan menjadi gaduh. Tapi dah nak kahwin dah, apa pandangan Ustaz? Panjanglah ceritanya, salah satunya saya kata, cakap terus terang, apa yang kau suka, benda tu betul, apa yang dibuat, benda tak betul, kau tak suka, kau tegur, dia masih mempertahankan juga, dia tegur nasihat tak mau juga, fikirlah perempuan macam ni. Sampai dia kata apa, kau siapa nak tegur-tegur aku, kau bukan laki aku. Perempuan macam ni tuan-tuan, baik ditinggal aja. Bukan orang lah ni tuan-tuan, jin pun tandang ada lah. Nampak tak? Sepatutnya dia bersyukurlah. Sebab ada orang walaupun bukan suami dia, tapi nak menegur dia. Patutnya syukurlah. Walaupun belum isteri dia, tapi dia nak menegur tunang dia dengan baik. Patutnya bersyukurlah. Sebab dia prihatin. Ini tak. Apa pandangan Ustaz? Saya banyak tahu. Ujungnya istikharah saya kata. Kalau ada istikharah 3-4 kali sebulan ke buat je lah selalu. Tiba-tiba perempuan ni masih tak berubah. Macam itu perangai dia. Maknanya Allah Ta'ala dah hantar signal bahawa dia perempuan yang tidak baik. Mengapa kau nak ambil? Itu yang jadi macam kes tadi itu tuan-tuan. Kes tadi itu. Depan pembantu lepas saya. Lepas saya kata, betul ke puannya? Betul, saya ngaku saya buat. Betul ke puan keluar tinggalkan anak, tak berjaga? Betul. Kenapa? Saya nak keluar. Kenapa nak bagi tahu suami saya? Kalau ikut aku tampar perempuan itu tuan-tuan. Ingat kliennya tuan-tuan. Kita poin ni sebut, jangan buat macam itu, tak boleh. Puan keluar tanpa izin dengan pakai seks. Dia pakai seksi satu hal dah tuan-tuan. Pakai seksi. Itu satu hal dah tu dah. Kau pakai seksi ni untuk suami je macam isteri tuan-tuan kan. Kak pakai seks tu suami je. Jangan kat luar, tak boleh. Kan? Ini tak.
Ini bila ditegur dia kata, siapa kau nak cakap? Kalau aku dah biasa, aku dah keluar. Yang kau sibuk-sibuk kenapa? Laki kalau boleh diam sabarnya tuan-tuan, hati-hati takut jadi dayus. Nabi kata tak masuk syurga tuan-tuan. Kan? Saya tanya dia, kenapa buat macam tu? Saya dah biasa lah. Nampak tak? Terbiasa dah. Waktu dia kata apa sebenarnya? Sebenarnya ginilah, saya sebenarnya nak kebebasan. Dia tak boleh terkongkong hidup sebagai seorang isteri. Tuan-tuan, istikharah je lah. Kalau kena ni istikharah je. Kalau perangai tak berubah, memang dia tak bagus, elok dua je. Kalau tak ditinggalkan, madukan aja. Itu yang paling senang. Nampak tak? Ya? Kalau tak, jadi masalah macam ni lah tuan-tuan. Ya? Baik. Baik, kemudian dalam hal ini, bagaimana Islam menjaga? Saya ringkas tuan-tuan ni, ada banyak poinnya ni. Dapat satu dua jadilah malam ni. Pertama, bagaimana Islam mengambil berat tentang penjagaan keluarga? Pertama, perintah supaya berkahwin. Perintah ini dilakukan untuk membentuk institusi keluarga kerana keluarga tidak akan wujud tanpa perkahwinan. Saya dah sebut tadi dah. Setiap hubungan di antara laki dan perempuan mestilah melalui akad nikah yang sah. Itu jelas. Sebab tu dalam hukum hakam nikah jelas. Hukum nikah asalnya harus. Nak kahwin tanda sudah. Tapi lebih baik kalau ada kemampuan, dia kahwinlah. Jangan tak kahwin. Sebab saya dah bacakan hadis tentang keutamaan nikah. Salah satunya, an-nikahu sunnati wa man ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Okey, silakan muazzin kita azan, nanti kita sambung sikit lagi insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, Alhamdulillah sampai isyak dah. Terima kasih muazzin kita ya. Macam azan kat TV je. Wah, luar biasa Bilal kita ya. Masya Allah, hebat ya. Baik, kita sama sikit lah tuan-tuan ya. Ni 8.20, saya berhenti dalam pukul 9.45 ke. 9.45. Aduh Ustaz, orang matang ngelih ke. Apalah ya. 5 minit lagi insyaAllah. Baik, kita sebutkan tadi tuan-tuan, galakkan berkahwin. Dan dalam hal ini Nabi dah pesan banyak dalam hadisnya. Dan satu kisah kita ambil dekat sini tuan-tuan. Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi SAW bertanya kepada isteri-isteri Nabi. Ya, isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi ada berapa? 13. Masya Allah. Betul. Ya, betul lah tu. Betul lah. 13 tuan-tuan. Itu Nabi punya sunnah, tapi kita tak boleh ikut. Kita maksimum 4. Satu pun letih, nak 4. Huru hara silap gaya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ada yang steady kan? Steady. Ya. Saya ada seorang sahabat tuan-tuan, buyer saya. 3 isterinya. Buyer saya tuan-tuan. Hello aja, semua okey je. Itu rezeki lah namanya ya. InsyaAllah. Isteri tuan-tuan pun baik juga kan? Baik, senyum aja. Tak berani angguk ya. Baik. Bertanya dengan isteri-isteri Nabi SAW tentang amalan baginda yang tidak diketahui oleh orang ramai. Betul lah. Sebab kalau dalam rumah tangga kan, kita tahu lah kan. Hanya isteri-isteri Nabi yang tahu apa yang Nabi buat dalam rumah. Setengah mereka berkata, aku tidak akan berkahwin dengan seorang perempuan. Ni ada seorang tadi kan. Dia kata, yang lelaki itu kata, aku ni tak mau kahwin dengan perempuan. Kan? Sedang kata malas, jaga perempuan ni susah, pening kepala, merajuk sikit, merajuk sikit, kan. Tapi kalau tuan-tuan isterinya merajuk jangan pening kepala, ajak pergi shopping beli baju, baik dia, betul. Ya, setengahnya lah, ya. Setengahnya tak mau dia nak kasut, belikan. Tak ada ada bag, belikan, kan, insya-Allah ya. Tuan-tuan kan tahu ya. Setengahnya pula berkata, aku tidak akan makan daging. Kan. Ya ada pula sahabat lagi kata, sebagainya lain berkata, aku tidak akan tidur di atas hamparan. Kan. Kemudian setelah Rasulullah SAW mendapat tahu, kan, ada sahabat-sahabat di jumpa Nabi, aku tak nak makan, aku tak nak kahwin, aku tak nak makan, aku tak nak tidur, kan. Maksudnya apa tuan-tuan? Tak nak makan ni mana nak puasa je, kan. Aku tak nak tidur, nak qiyam aja, kan. Kemudian bila Nabi SAW tahu, baginda mengucapkan pujian kepada Allah lalu bersabda, apakah halnya orang-orang yang berkata bahagian-bahagian? Nampak? Bahasa mudah kata Nabi kata, ni apa hal pula ni? Tu kan. Kan. Nabi orangnya sangat lembut. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, tuan-tuan, Nabi tegas. Nabi diriwayatkan kalau baca khutbah hampir dikatakan bila baca khutbah cerita hukum hakam Nabi punya tegas
Macam singa yang kelaparan, matanya merah, telinganya merah dengan bersungguh-sungguh. Wah, tu. Lepas tu kalau boleh khutbah ni pun kena brutal-brutal sikit. Lagi-lagi cerita Palestin, cerita pasal Yahudi. Bagi semangat. Kan? Ini khutbah ni. Palestin adalah sebuah negara Islam. Yahudi, cakap macam itu. Yang lah. Syahid semua tuan-tuan. Kan? Palestin. Kan? Yahudi laknatullah. Barulah. Silap gaya keluar dia angkat senjata. Angkat senjata. Hebat tuan-tuan ya. Okeylah insyaAllah. Kita doakanlah insyaAllah ya. Baik. Baik. Jadi kata Nabi, apakah halnya orang-orang yang berkata bagian-bagian? Ya kan? Kata Nabi lagi, tetapi aku bersembahyang dan aku tidur. Nabi sembahyang dan Nabi tidur. Nampak tak? Bukannya 24 jam ibadah. Tak. Tuan-tuan tahu, Nabi satu hari tidur berapa kali? Berapa kali tidur tuan-tuan? Terkelip. Kan? Riwayat masyhur Nabi tidur satu hari 3 kali. Okay? Yang pertama malam, senang kata lepas isyak kalau tak ada apa Nabi balik Nabi tidur. Lepas 1/3 malam, lebih kurang plus minus kita 1/3 malam, sekarang lebih kurang pukul 12. Katalah Nabi tidur pukul 9 malam, contohlah. Pukul 12, pukul 1 Nabi dah bangkit, dah. Nabi akan qiyam. Kan? Dah tidur pertama kan? Nabi akan qiyam sampai mungkin lebih kurang setengah jam sebelum waktu subuh. Nabi akan tidur lagi sebentar. Dan waktu ketiga Nabi tidur ialah waktu tengah hari ataupun qailulah. Jadi tuan-tuan kalau boleh tidurlah. Tengah hari tu tidur. Saya cakap terus terang, kalau saya tuan-tuan tengah hari, sebab tu saya jarang makan tengah hari, saya jarang. Saya tak biasa makan tengah hari, sebab tengah hari tu mesti tidur. 12.40 mata sepit aja tuan-tuan, sepit aja. Macam itulah biasa. Kan? Kalau tak tidur tuan-tuan lepas asar ni, ini nasib baik saya kuliah kat sini ni kira hari kerja ni, cuti. Kalau hari kerja tuan-tuan saya datang sini, dah lah tengah hari tak tidur, kan dah penat pula datang sini, silap gaya tuan-tuan lepas kuliah anak saya tak balik, kat dalam kereta tu saya tertidur. Saya dah banyak kali dah. Sesi 13, Kak Seri Gombak tu pernah sangat mengantuk. Dah masuk kereta dah. Tidur sekejap lah. Sekejap je kan. Sekejap je kan. Sekejap terjaga je 12.30. Depan masjid. Dah tak ada orang dah. Jin pun heran tuan-tuan. Ni orang nak balik ke tak balik? Selalu masjid offer. Masjid tu dia ada bilik VIP. Dia kata, Ustaz, tidurlah dalam Ustaz. Nanti bangun pagi pukul 4. Tempat macam ni, aircon bilik macam ni. Bukan pagi, duha selagi aku bangun nanti kan. Kan? Lepas tu tuan-tuan kalau boleh tuan-tuan tidurlah. Kan? Sekarang kan zuhur awal kan. Pukul 1 tuan-tuan sembahyang. Lepas tu pada 1.20 ke 1.30 ke tuan-tuan tidurlah sekejap. Itu sangat baik tuan-tuan. Sangat baik. Dia recharge balik badan. Sangat bagus. Tuan-tuan amalkanlah. InsyaAllah ya. Baik, kemudian Nabi kata lagi, aku berpuasa dan aku berbuka. Nampak? Nabi berpuasa dan Nabi berbuka. Yang biasa Isnin Khamis Nabi puasa. Dan kadang-kadang Nabi puasa Nabi Daud. Betul? Dan kadang-kadang Nabi berpuasa sunnahnya Nabi Adam. 13, 14, 15. 13, 14, 15. Ayyamul Bait. Dan kadang-kadang kita tahu Nabi berpuasa yang disebut sebagai puasa wisal. Nabi berpuasa tapi Nabi tak galakkan kita ikut. Apa maksud puasa wisal? 3 hari direct puasa tanpa makan. Nabi buat tapi kita tak digalakkan. Nabi kata kalau tak nak puasa wisal janganlah. Kalau nak puasa sangat dah puasalah Nabi Daud. Hari ini puasa, esok tidak. Hari ini puasa, esok tidak. Itulah paling kurang. So, hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi SAW, aku juga mengawini wanita. Itu kan? Kan? Jadi kata Nabi, maka sesiapa yang benci kepada sunnahku meninggalkan kerana enggan dan memahami dalam bentuk yang salah, maka dia bukanlah daripada kalangan umatku. Nampak ya? Jadi kesimpulannya tuan-tuan, dalam poin ini saya nak pesan, dalam soal berkahwin ni tuan-tuan, yang bujang cepat kahwin. Okey, yang anak dara belum kahwin, dah umur 24, 25, ya kahwin.
Kalau misal kata agak-agak masjid ni boleh dipikirkan inisiatif, buatlah baitul iman ke baitul apa, senaraikan orang-orang bujang di Kota Damansara umur 20 tahun ke atas yang bujang. 20 tahun ke atas kena senaraikan kalau dapat isi borang. QR je. Viral, siapa bujang tolong isi. Dia kan isi ya. Masuk dalam data. Tuan-tuan akan jumpa tu 20, 30, 40. Ada 40 tu masih ramai kat tak lagi. Silap gaya 50 pun ada tuan-tuan. 50 pun ada. Silap gaya dekat 60 pun ada yang tak kahwin lagi tuan-tuan. Betul. Saya tak kata sama-sama. Taman saya ada seorang hamba Allah Ta'ala tuan-tuan. Umurnya dekat 60, 50 lebih. Tak kahwin sampai sekarang. Kalau jumpa masih usik-usik suruh kahwin lagi tuan-tuan. Kan? Lepas tu yang perempuan senaraikan pula. Wanita-wanita yang belum kahwin 20 tahun ke atas senaraikan tuan-tuan. Kan? Masukkan. Lepas tu buatkan program lah. Okey, program kita datang, kita ceramahkan. Sembang bagi. Masjid cadangkan siapa yang boleh berkahwin dengan memilih pasangan sini nampak okey, agak-agak okey sebagainya. Kota Damansara, kahwin Kota Damansara, masjid sponsor. Apa masalah? Kan, masjid sponsor dia gitu. Kenduri kahwin kita pun sponsor. Kita akan buat kenduri kahwin bagi semua yang kahwin free. Kita akan buat Ramadan nanti. Ramadan buat kenduri. Dia pun terkelih. Bagus. Dia tak ingat Ramadan tak lewat kenduri siang. Dia pun bagus. Bagus. Kahwinkan dia tuan-tuan. Kahwinkanlah. Ini usaha kita tuan-tuan. Sebab itu peranan kita. Sebab asas perkahwinan tanggungjawab mak ayah. Wazawijuhum. Tapi mak ayah dia dah tak ada. Mungkin duduk bujang. Italah ahli qaryah mengambil berat kebaikan kepada mereka kahwin. Kahwin. Ya, ikut level lah, ikut kesesuaian lah. Kalau lelaki tu 60 yang belum kahwin, carilah yang bayar-bayar dia 50 ke. Tak dapat anak dara, janda balu, okey lah. Kan, betul? Alah ustaz, saya dah 60, siapa nak dengan saya? Memanglah yang kau minta umur 20 tahun, memanglah payah ndak. Cuba kau minta 50, siri lebih kurang, okey je. Contoh. Kan? Yang penting berumah tangga. Kalau tak ada masalah, terpulang. Tapi rugi. Sebab saya pernah baca satu hadis tuan-tuan. Ada dalam Matan Arba'in Imam Nawawi. Yang tentang kata Nabi SAW. Dia kata bila aku suruh kau buat satu. Kamu buatlah. Fa'tu minhu mastata'tum kata Nabi. Kamu buatlah kemampuan kamu. Kan ulama tafsir kata. Paling kurang kamu tahu satu hadis. Kamu belum buat. Kamu buatlah. Walaupun sekali. Kamu buatlah tuan-tuan. Itulah tanda sayang cinta kita pada baginda Nabi SAW. Satu berbanggalah menjadi umat Islam dan berbanggalah mempunyai Nabi yang sangat hebat, ya, dunia dan akhirat. Jangankan kata orang Islam, wajib bersyukur hebatnya Nabi. Orang yang bukan Islam sendiri pun mengakui kehebatan baginda Nabi SAW. Kan ada dicatatkan Michael H. Hart, dia mencatatkan 100 orang yang paling berpengaruh dalam soal kepimpinan membina tamadun luar biasa. 100 orang tuan-tuan, dia karang kitab tu 1978. Umur saya setahun dia dah buat kitab, buat kajian. Allahu Akbar. 100 orang tuan-tuan. Nombor 1 Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa. Kemudian nombor 1, nombor 3 Nabi Isa. Yang saya ingat yang Muslimah. Nombor 51 Sayyidina Umar Al-Khattab. Tengok tuan-tuan. Tapi Nabi kita nombor 1. Mau tidak? Walaupun Nabi dah wafat 1435. Dah lama tuan Nabi wafat. 1434. Tapi tengok ajarannya makin berkembang, makin berkembang tuan-tuan. Dan hampir setiap orang hari masuk Islam. Dan tak ada orang yang dah meninggal 1000 tahun. Tapi orang masih memperingati kelahiran baginda Nabi SAW. Tak ada Nabi kita. Ya kan? Dan tak ada orang yang dah mati, bila orang tu dimaki, hamun, dihina dan sebagainya, satu umat akan bangkit membela. Tak ada manusia kecuali baginda Nabi SAW. Sebab tu sampai peringkat tuan-tuan jangan lupa yang Nabi dibuat karikatur tu kan. Orang Perancis kalau tak salah saya. Kat Perancis kat mana tuan-tuan? Akhirnya kat mana? Denmark tu kan. Sampai geng-geng Taliban kata apa? Siapa boleh bunuh dia ni $1 juta kami bayar. Sampai macam itu. Akhirnya tuan-tuan kita tahu kan dia dijaga oleh geng-geng polis dan sebagainya takut dibunuh. Akhirnya tuan-tuan Allah dengan kehendaknya dia mati aksiden tuan-tuan. Nampak tak? Terbakar lagi tuan-tuan. Kemana? Itulah untungnya kita menjadi umat baginda Nabi SAW. Jadi dalam sunnah-sunnah begini tuan-tuan, ikut,
amalkan, buat yang terbaik. Banyak lagi ni bawa sebahagian, lepas ni ada sambungan lagi ni. Kan dah soal mas kahwin, bagi nafkah, bagi, itu adalah cara bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita untuk menjaga rumah tangga kita dengan baik. Sementara roh masih berada di badan, bila roh sampai dekat kat tengkuk pula, kat kita punya khalqum ni tuan-tuan, kat situ tinggal dua je. Engkau syurga, engkau neraka. Tu je. Nampak tak? Okey tuan-tuan, cukuplah 8.30. Saya tengok ada yang dah macam korek-korek kapet aja ya. InsyaAllah. Jadi kita ada rezeki, kita sambunglah bulan depan ya. Kalau saya tak datang tu Ustaz Lutfi, Tuan Guru ada tu. Dia boleh ngajar ni Tuan Guru kita ada insyaAllah. Allah alam, terima kasih atas jemputan Istiqamah Majlis Ilmu. InsyaAllah kita jumpa bulan depan. Terima kasih. Aku luka li hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.